orang-orang tabligh ni kadang-kadang ada yang baru pergi masjid sekali dua baru. Sebelum ni buat jahat macam-macam jahat, ada kejahatan dia buat. Pergi masjid sehari dua, pandai ceramah orang tau. Boleh duduk atas kursi ajar orang. Orang depan tu kadang-kadang jauh lagi pandai daripada dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke channel saya. Baru-baru ni sibuk orang duk cakap pasal orang tabligh. Sebab apa? Sebab kes wabak je lah. Wabak penyakit yang tengah melanda negara kita sekarang. So ramai orang bercerita pasal orang tabligh. Orang tabligh ni siapa dia? Mari mana? Orang tabligh ni apa benda je? Orang tabligh ni kerja benda. So ramai orang bercakap pasal orang tabligh. So bagi aku ada banyak hikmah dia. Daripada orang yang tak tahu jadi tahu pasal tabligh tu pasal benda apa. So memang Allah Subhanahu Wa Taala buat tu macam ada hikmahnya lah. Ada juga orang yang nak tahu dan juga ada juga macam biasa. Ada juga orang yang kerja dia memang mengecam lah. Dia kata tabligh ni siapa dia? Orang kadang-kadang aku tengok orang tu macam orang nak benda je. Ada yang bekas penjahat, ada yang tatu penuh, ada yang orang bekas curi, ada yang bekas keluar daripada penjara, ada yang ada kes dadah. Lepas tu keluar tabligh ajak-ajak orang suruh buat amal ibadat. Mu sendiri amalan tak ada benda sekali. Betul ke? So mula-mula sekali aku nak bagi tahu bahawasanya aku ni bukan orang tabligh lah. Aku ni hanyalah orang biasa dan juga 5 tahun lepas aku pernah pergi keluar tabligh. So aku cuba huraikan apa yang mengikut kepala otak aku lah, apa yang aku faham daripada mereka-mereka yang join jemaah tabligh ni. Siapa dia jemaah tabligh ni? Jemaah tabligh ni terdiri daripada datuk pun ada, terdiri daripada doktor, ustaz, terdiri daripada cikgu, terdiri daripada berbagai-bagai bidang perniagaan. Dan memang tidak dinafikan ramai orang awam macam biasa dan juga ramainya orang mereka-mereka yang pernah berbuat dosa besar-besar seperti mencuri, katok orang, kaki disko dan juga isak dadah. Semua aku tidak menafikan langsung. Sebab aku juga pernah duduk sekali jemaah masa aku belajar dulu. Aku duduk dengan mereka-mereka yang isak dadah ada, minum air ketung ada, dan mereka sama-sama adalah ahli jemaah tabligh. Macam mana nak join jemaah tabligh ni? Nak join jemaah tabligh ni tak susah langsung. Korang pergi dia join dia. Pergi masjid, cakap saya nak join. Tu je. Sangat simple lah nak join tabligh ni. Sebab tu lah ada yang berbagai-bagai bidang. Tak adalah kata ada SPM baru boleh join tabligh, ada PhD baru join tabligh. Tak ada. Ni semua manusia yang mahu melakukan perubahan dalam hidup dia boleh join tabligh. So betul ke kenyataan daripada setengah orang mengatakan bahawasanya orang tabligh ni kadang-kadang ilmu tak ada pun, ilmu tak ada skepeng pun, tapi sibuk bercakap pasal agama. Memang aku tidak dinafikan ada yang betul sebetul-betulnya, tetapi bukan semua orang tabligh tak ada ilmu. Ada kalangan tok guru, ada kalangan ustaz, ada kalangan mereka-mereka yang belajar di Timur Tengah. Tapi memang ada segelintir mereka yang langsung tidak belajar agama, baru sehari dua duduk belajar agama, tapi bercakap pasal agama. Memang aku tak nafikan betul, sebetul-betulnya. So kat mana layaknya mereka nak bercakap tentang agama, mereka sendiri pun ilmu kontang-kanting, amalan kontang-kanting, baru tatu berpenuh, tatu seluruh badan ada. Apa kelayakan mereka untuk bercakap soal agama? Mula-mula sekali korang perlu tahu bahawasanya geng-geng tabligh ni, dia orang bukan bercakap dengan orang tentang agama, tapi dia orang lebih fokus kepada bercakap tentang diri sendiri untuk agama. So apa yang aku tahu daripada jemaah dia orang ni, kalau aku silap aku minta maaf. Cuma apa yang aku nampak dengan mata kepala aku, dan aku fikir bahawasanya dia orang ni ada yang keluar 24 hari, 24 jam, ada yang keluar 3 hari, ada yang keluar seminggu, ada yang keluar sebulan, dan ada juga yang keluar 3-4 bulan kebaya aku. Dan ada juga yang keluar setahun. So dia orang buat benda keluar tu. Keluar tu maksudnya keluar daripada rumah dia orang kepada masjid, yang keluar daripada rumah kampung dia orang kepada kampung yang lain. Seperti hijrah lah mudah-mudah kata kau. So dipanggil keluar tabligh. Maksudnya keluar daripada rumah pergi ke masjid, ataupun keluar daripada diri sendiri kehidupan yang biasa pergi kepada buat baik, buat amalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi aku apa yang aku faham daripada keluar tabligh lah. So aku nak bercakap tentang 24 jam. Kebanyakan pelajar dia dikhususkan untuk keluar 24 jam sahaja dalam masa sebulan. Contohnya kalau mau belajar tahfiz, belajar pondok, belajar universiti ke, dalam masa sebulan ambil 1 hari untuk keluar tabligh.
Okey, untuk keluar. Sebab apa kena keluar tu? Dalam masa sebulan kita belajar dan sebab apa sehari tu kita keluar? Bagi aku sendiri, ni aku jawab bagi aku sendiri sebab aku pernah keluar masa aku belajar itu, aku pernah keluar tabligh 24 jam dalam masa 1 bulan. So aku keluar tu aku buat benda. So, bagi aku sendiri, kenapa aku join tabligh pada waktu tu 5 tahun yang lepas masa aku belajar pondok? Sebab apa aku join tabligh? Yang pertama sekali sebab paling kukuh sekali adalah aku seorang yang pemalas. Dan aku memang jenis aku malas. So aku disebabkan aku sedar diri aku malas, maka aku keluar tabligh. Sebab apa? Dalam masa sebulan hanya kita praktik, hanya kita guna 24 jam betul-betul untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita akan ada sembahyang tahajud. Sebelum ni kita kita duduk pondok, kita jadi malas sembahyang tahajud. Kadang-kadang tidur pukul 12, pukul 1, bangun pun pukul 6, kadang-kadang pukul 7 pun kadang-kadang ada bangun. Jadi aku malas. Bila seorang aku yang malas, aku terpaksa keluar tabligh. Dan bila keluar tabligh, aku sekurang-kurangnya setiap bulan aku akan dapat sembahyang tahajud 1 bulan sekali. Dan juga 5 solat waktu aku akan dapat takbiratul ula, takbir bersama-sama dengan tok imam. Sebelum ni kalau aku duduk lain, aku jadi malas. Jadi bila aku keluar tabligh, aku akan duduk bersama-sama dengan orang yang rajin dan kita akan rasa malu gila kita jadi malas. Maka kita akan sembahyang Jumaat sama-sama. Kemudian kita juga dapat baca Al-Quran, dengar nasihat agama, kawan-kawan kita bercakap tentang agama, abang-abang yang jauh lagi besar daripada kita bercakap tentang agama dan kita rasa seronok. Sebab jangan-jangan kita akan dapat berkumpul dengan kawan-kawan kita semua bercakap tentang agama. Bagi aku ni dapat tahajud sebulan sekali tu, dapat sembahyang Jumaat full, takbiratul ula, dapat baca Quran banyak sikit daripada biasa. So bagi aku itu satu kejayaan yang besar. So bagi mereka yang payah dapat benda ni, nak rumah jadi payah, keluar dapat buat benda tu, itulah satu kenikmatan bagi mereka. So bagi aku tu satu kenikmatan. Sebab tu aku join. Dalam tabligh ni apa yang aku fikir, apa yang aku dapat adalah ada 3 benda. Yang pertama, dia sentiasa bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasa bercakap dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perjalanan sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka ada yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita akan dapat ilmu baru dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak dia dengan keluarga dia. Dia ajar kita ni bagaimana akhlak kita dengan keluarga kita, ustaz kita, anak bini kita, mak ayah kita, dengan semua orang Islam yang lain, adat kita. Dia bayangkanlah, ada setengah tu orang yang datuk, ada orang tu orang yang hebat. Tapi bila keluar tabligh ni, dilantik budak-budak yang jadi ketua. Maka kita sebagai orang yang kononnya kata, aku ni hebat sebelum ni, dan kita terpaksa ikut orang yang lebih lemah daripada kita. Itu satu ilmu untuk kita. Satu benda yang sangat bagus untuk hati kita. Bagaimana baiki hati kita bahawasanya kita ni bukannya orang yang hebat. Semua hebat tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So memang bagi aku satu benda yang sangat sedap lah belajar. Sedap lah keluar tabligh. Sebab aku kata sedap tu, pertama kita dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata, alah, duduk rumah pun dapat buat. Duduk rumah memang dapat buat. Tapi dapat ke buat tu? Kita cakap kita memang rumah aku boleh buat benda tu. Tapi masalahnya aku sendiri, masa aku duduk rumah aku tak buat benda tu. Jadi rasa malas. Tapi bila duduk bersama dengan mereka-mereka yang semua rajin, semua cakap pasal agama, semua cakap pasal kelebihan buat tu, buat ni, kita jadi rajin. Tu je. Buat baik dengan kelebihan, buat baik dengan mak ayah, kelebihan buat baik dengan keluarga, kelebihan buat baik dengan anak-anak. So duduk situ dia jadi akan tenang, dia akan cakap pasal agama belaka. Tak ada dah orang nak cakap pasal benda lain. Jadi cakap pasal tu, pasal ni, cakap luar sikit, masuk. Rehat-rehat cakap pasal berdunia sekejap, tiba-tiba masuk dalam pasal cakap agama balik. Jadi hati kita jadi macam sedikit tenang lah. Berbanding kehidupan biasa yang kita sibuk dengan benda tu, sibuk dengan benda tu, sibuk dengan benda ni. Ni lebih kita sibuk fokus kepada hafazan kita, fokus kepada waktu semayang kita. Itulah antara benda yang sangat sedap. So, tabligh ni memang tidak memerlukan orang yang baik di dalamnya, tetapi memerlukan orang yang mahu menjadi baik masuk ke dalamnya. Siapa-siapa yang ada bercita-cita untuk
aku malas. So dalam masa 24 jam kurang-kurangnya aku ada sehari, aku ada 3 hari untuk agama, aku ada buat untuk fikir agama. Fikir bagaimana kehidupan kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu adalah fikir agama. Fikir bagaimana kita nak mengajak orang. Bukan mengajak orang suruh aku nak kata aku baik mujahat dah. Tapi kita nak sama-sama kita berubah ke arah kebaikan. Tu hak kita nak. Tu sebenarnya ada dalam tabligh. Dia ada ajar benda-benda seperti itu. So dalam tu juga ada kadang-kadang kena basuh tandas, kena buat tu, kena buat ni. Sebelum ni kita malah nak buat benda tu. Ni kita basuh tandas masjid. So benda tu ada kebaikan untuk diri kita, untuk kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bagi aku benda ni sangat baik, sangat sedap, sangat bagus. Semua orang sepatutnya join benda ni. So betul ke apa yang dikatakan pada awal-awal tu, ada orang tu 2-3 hari dah sibuk mengajar orang, 2-3 hari baru join tabligh. Sebelum ni tak pernah join. Sebelum ni kaki disco, kaki karaoke, kaki lumba motor ke apa, tiba-tiba masuk 2-3 hari tabligh, tiba-tiba dah pandai bercakap agama. Betul ke? Bagi aku memang sangat betul. Tapi sebab apa? Sebab dia orang ni, sebab bila kita sentiasa berbuat dosa, kita dengar sehari ceramah sekali dua, dan kita naik atas kursi, kita bercakap tentang amalan-amalan, hingga kita rasa maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala masih menerima kita yang jahil ni. Kita bukan bercakap kepada orang tolonglah buat baik. Tak. Tapi kita bercakap untuk diri kita sendiri. Kita cakap nasihat, sebenarnya tu semua kembali untuk kita. Kita akan rasa aku cakap dengan orang sedap ngak ni, orang tu bila tengok belakang aku, diri aku ni lagu mana banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cakap, kita sentiasa, bila kita nak cakap, kita kena ada, kita akan ada ilmu sikit-sikit. Kita tengok belek apa yang tu, kita tanya kepada orang yang lebih pandai daripada kita, bagaimana nak royak gini, bagaimana nak royak gini. Dan benda tu semua akan sampai kepada diri kita sendiri. So memang aku nak nafikan, ada je orang dah alim langsung. Orang baru aktif, kadang-kadang baru masuk 2-3 hari tabligh, tiba-tiba pandai cakap. Sebab benda ni bukannya cakap pasal orang, tapi cakap pasal diri sendiri, sambil bercerita dengan semua orang ramai, supaya semua orang ramai tu dengan kita sekali sama-sama buat baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi seorang Islam yang lebih baik. Okay, itu sahaja daripada aku. Ini hanyalah ilmu apa yang aku dapat dengan pengalaman aku lah. Pengalaman aku yang pernah keluar tabligh 24 jam. Dan juga aku pernah keluar sekali tabligh 1 minggu pada 6 ataupun 7 tahun lepas. Dan insyaAllah doakan agar aku boleh keluar tabligh lagi, insyaAllah. Dan apa yang aku nak bagi tahu sebenarnya dalam tabligh itu sendiri, pertama kita kena buang, dia orang memang bukan untuk nasihat kita, tapi dia lebih fokus kepada diri sendiri. Dan juga sebab apa kena join tabligh, sebab dalam tabligh itu ada macam-macam amalan yang korang tak pernah buat, tapi korang boleh buat kat sana. So kalau korang fikir kat rumah aku boleh buat, kat rumah aku boleh buat dah benda tu, mudah ada, simple aja benda tu. Tapi percayalah, ada benda yang korang tak boleh buat kat situ, korang boleh buat kat sana. So bagi mereka yang belum pernah join tu, dipersilakan join. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.